Assalamualaikum, hai murid-murid. Bertemu lagi dengan Cikgu Jura di dalam subjek Pendidikan Jasmani tahun 4, di dalam unit yang baru yaitu unit 10, 4K dan 1D. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah Capacity Aerobic. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir pembelajaran nanti murid dapat menjelaskan senaman yang boleh meningkatkan kapasiti aerobik, dan yang kedua murid dapat menyatakan perkaitan antara kapasiti aerobik dengan kadar nadi pemulihan, dan yang terakhir murid dapat menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Murid-murid, sebelum kita meneruskan topik pembelajaran kita pada hari ini, adalah lebih baik cikgu terangkan dan jelaskan apakah yang terdapat dalam unit 10 ini, yaitu 4K dan 1D. Adakah murid-murid tahu apakah itu 4K 1D? K yang pertama adalah kapasiti aerobik, K yang kedua adalah kelenturan, K yang ketiga adalah komposisi tubuh, dan K yang keempat adalah kekuatan otot, manakala 1D pula adalah daya tahan otot. Tapi pada hari ini kita akan membincangkan satu sahaja tajuk, yaitu kapasiti aerobik. Dan tajuk-tajuk yang lain akan kita bincangkan pada pembelajaran yang akan datang. Adakah murid-murid tahu apakah itu kapasiti aerobik? Kapasiti aerobik merupakan keupayaan ataupun kemampuan jantung kita untuk mengepam darah dan membekalkan oksigen ke seluruh tubuh semasa melakukan aktiviti fizikal seperti bersukan. Aktiviti fizikal ini perlu dilakukan dalam tempoh masa yang lama secara berterusan, sekurang-kurangnya dalam masa 30 menit. Contohnya, melakukan aktiviti kembara di hutan perlu dilakukan sekurang-kurangnya dalam masa 30 menit secara berterusan tanpa rehat. Ini bermakna kamu perlu melakukan aktiviti kembara tersebut dengan berjalan tanpa rehat di dalam tempo masa 30 menit. Sekiranya kamu dalam tempo masa itu berhenti dan berehat, maka ia tidak dapat meningkatkan ataupun mengukur tahap kapasiti aerobik kamu. Antara contoh lain aktiviti yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik adalah berbasikal, lompat tali ataupun skipping, jogging, senam robik, dan juga berenang. Ingat murid-murid, aktiviti tersebut perlu dilakukan secara berterusan sekurang-kurangnya dalam tempo masa 30 menit. Maksudnya di sini, aktiviti tersebut dilakukan tanpa rehat dalam tempo masa 30 menit. Bagaimana cara untuk melihat ataupun menilai tahap kapasiti aerobik seseorang itu? Adakah murid-murid tahu? Oke, murid-murid, sebenarnya untuk menilai ataupun melihat tahap kapasiti aerobik seseorang itu boleh dilihat berdasarkan pengiraan kadar nadi pemulihan. Apakah pula itu kadar nadi pemulihan? Nadi pemulihan adalah beza antara denyutan nadi sejurus tamat aktiviti dengan denyutan nadi selepas tamat aktiviti dalam tempo 1 menit selepas aktiviti. Adakah murid-murid masih ingat cara mengesan kadar nadi? Seperti yang kita belajar sebelum ini, kita boleh mengesan kadar nadi pada pergelangan tangan, yaitu nadi radial, ataupun di bahagian leher, yaitu nadi karotid. Kamu boleh mengira nadi pemulihan kamu dengan kadar nadi sejurus ataupun selepas tamat aktiviti tolak dengan kadar nadi setelah rehat 1 menit selepas aktiviti. Maksudnya, kamu perlu mengira kadar nadi kamu sebanyak 2 kali. Mula-mula, kamu kira kadar nadi selepas kamu habis aktiviti, kemudian kira semula kadar nadi setelah kamu rehat 1 menit selepas aktiviti. Kita ambil contoh 2 orang murid yang bernama Ali dan Abu sedang melakukan aktiviti berjoging. Selepas Ali menamatkan aktiviti berjoging selama 30 minit, Ali telah mengira kadar nadinya iaitu 120 denyutan.
Kemudian selepas Ali rehat 1 menit, Ali mengira semula kadar nadinya yaitu 100 denyutan. Maka nadi pemulihan Ali adalah 20. Untuk Abu pula, kadar nadi selepas tamat berjoging adalah 130 denyutan. Selepas Abu berehat 1 menit, Abu telah mengira semula kadar nadinya yaitu 80. Maka kadar nadi pemulihan Abu adalah 50. Kesimpulannya di sini, Abu mempunyai tahap kapasiti aerobik yang lebih tinggi berbanding dengan Ali karena kadar nadi pemulihan Abu lebih cepat. Kalau kamu lihat dalam pengiraan tadi, untuk Abu berlaku pengurangan sebanyak 50 denyutan, yaitu dari 130 kepada 80. Maksudnya nadi pemulihan Abu lebih cepat turun. Manakala untuk Ali pula, kadar nadi pemulihannya lambat turun yaitu daripada 120 kepada 100 dan kadar nadi pemulihan Ali cuma 20 sahaja. Jadi di sini murid-murid, Abu mempunyai kadar nadi pemulihan yang lebih cepat dan mempunyai tahap kapasiti aerobik yang lebih tinggi berbanding dengan Ali. Jadi murid-murid, di sini kita dapat simpulkan bahwa individu yang mempunyai kapasiti aerobik yang tinggi adalah lebih bagus berbanding dengan mereka yang mempunyai tahap kapasiti aerobik yang rendah. Ini karena mereka dapat melakukan pelbagai aktiviti fizikal seperti bersukan pada suatu jangka masa yang lebih lama tanpa berasa cepat letih. Ini menunjukkan bahwa jantung individu yang mempunyai kapasiti aerobik yang tinggi berfungsi dengan baik untuk mengepam darah dan membekalkan oksigen ke seluruh tubuh badan. Jadi mereka yang mempunyai tahap kapasiti aerobik yang tinggi dapat menjalani kehidupan dengan lebih sehat dan lebih cergas. Jadi murid-murid jangan lupa bersenam ya supaya badan kita lebih sehat dan cergas. Sekian sahaja perkongsian kita pada kali ini. Terima kasih karena sudi belajar bersama Cikgu Jura. Sekiranya video ini bermanfaat untuk Anda semua, jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan info pembelajaran terkini. Jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Bye!